Ada dalam masyarakat Malaysia, kaum Melayu. Proses pembentukan Melayu hasil daripada cantuman ras-ras kecil yang beragama Islam. Masyarakat Melayu ialah masyarakat asal di tanah Melayu. Terdapat dua bentuk pengaruh yang besar dalam proses pembinaan adat Melayu, iaitu Hindu dan Buddha. Antara adat kaum Melayu ialah upacara dalam majlis perkahwinan, mengamalkan agama Islam dan adat melawat dan berkunjung. Upacara dalam majlis perkahwinan. Malam berinai merupakan sebuah malam berhias untuk para pengantin yang dihadiri oleh keluarga dan rakan rapat. Majlis malam berinai hanyalah untuk menghias jari jemari bakal pengantin dengan ukiran pes inai. Bersanding pula bermaksud duduk bersebelah-sebelahan di satu tempat yang istimewa. Amalan ini dianggap sebagai kemuncak majlis perkahwinan dalam adat resam kahwin Melayu. Bersanding adalah acara terpenting dan sekali seumur hidup bagi pasangan pengantin. Majlis perkahwinan tidak dikira lengkap jika kedua-dua mempelai tidak disandingkan di atas pelamin. Mengamalkan agama Islam. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Buktinya, adat melaungkan azan dan iqamat. Azan dan iqamat pula merupakan tuntutan agama Islam untuk memulakan pendengaran seseorang yang baru dilahirkan itu dengan kalimat-kalimat yang mulia. Adat melawat dan berkunjung. Bagi pengunjung beragama Islam, apabila tiba di rumah yang dikunjungi hendaklah memberikan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Sebelum masuk ke dalam rumah orang Melayu, pengunjung hendaklah menanggalkan kasut. Adalah menjadi kebiasaan rumah Melayu secara tradisinya, tetamu dan tuan rumah duduk bersila. Bagi orang lelaki, duduknya bersilang kaki dan bagi orang perempuan bersimpuh. Jika duduk di kerusi, ia adalah dianggap kurang sopan apabila seseorang itu bersilang kaki sehingga nampak tapak kaki, berlunjur lurus ataupun membuka kaki dengan luas. Adat dalam masyarakat Malaysia, kaum Cina. Bangsa Cina. Malaysia bukan sahaja terdiri daripada satu bangsa, malah terdapat pelbagai bangsa. Antara yang mendominasi ialah bangsa Melayu, Cina dan India. Selaku rakyat Malaysia, seharusnya kita memupuk semangat toleransi yang tinggi dan menghapuskan sifat rasis di antara kaum. Dan dalam artikel kali ini, kami akan membincangkan tentang adat resam dan pantang larang kaum Cina. Bagi setiap kaum, pasti ada pantang larang dan adat resam yang menghiasi kehidupan mereka. Warisan dan peninggalan nenek moyang mereka ini ada yang masih lagi sesuai dan ada yang sudah tidak relevan dengan zaman moden ini. Ini termasuklah bagi kaum Cina yang tinggal di bumi Malaysia. Apa-apa pun sebagai rakyat Malaysia, kita perlu ambil tahu dan menghormati kepercayaan mereka. Kepercayaan dalam agama. Menurut kepercayaan bangsa Cina, Datuk Kong merupakan dewa yang paling terkenal antara dewa-dewa yang lain. Datuk Kong ialah dewa yang dikatakan dapat memberikan kekayaan dan rezeki kepada mereka yang rajin berzikir namanya berulang-ulang kali. Kepercayaan dalam adat. Terdapat beberapa kepercayaan yang wujud di dalam adat masyarakat Cina. Antaranya, percaya pada angka yang memiliki elemen negatif dan positif. Angka 4 membawa kepada sial dan negatif kerana bunyi angka 4 sama seperti mati. Angka 8 pula membawa kepada kemewahan dan masa depan yang cerah. Jadi, ada di kalangan orang Cina yang sanggup menghabiskan ribuan ringgit bagi mendapatkan angka yang cantik.
Adat semasa perkahwinan. Tetamu tidak boleh memakai baju berwarna hitam atau gelap. Terdapat upacara minum teh. Pasangan hendaklah memberikan teh kepada ahli keluarga yang lebih tua sebagai tanda pengenalan antara satu sama lain. Pakaian berwarna merah sangat digalakkan. Tetamu yang kematian ahli keluarga tidak boleh memberi ampau kepada bakal pengantin. Tarikh perkahwinan mesti dielakkan dari berlangsung pada bulan perayaan hantu King Ming bulan April. Pasangan pengantin yang mempunyai nama keluarga yang sama tidak digalakkan. Adat semasa perayaan. Rumah perlu dibersihkan beberapa hari sebelum Tahun Baru Cina. Dilarang menyapu lantai pada hari pertama Tahun Baru Cina. Dilarang mengeluarkan kata-kata kesat dan kasar kerana ia merosakkan keharmonian sepanjang tahun. Dilarang memecahkan alat tembikar dan gelas. Ini membuatkan rezeki tidak stabil. Pada hari ketiga Tahun Baru Cina, orang Cina tidak melawat rumah saudara dan kawan kerana dikhawatiri akan berlaku pergaduhan. Ampau hanya boleh diberi kepada mereka yang belum berkahwin dan tidak boleh diberi selepas perayaan Cap Gomeh, iaitu hari yang ke-15. Tarian singa dipersembahkan bagi menghalau kuasa jahat seperti syaitan dan iblis. Mercun juga dipasang bagi menghalau kuasa jahat. Duit dan ampau mestilah berjumlah genap seperti 2, 4, 6. Adat semasa makan. Orang tua dilarang makan kangkung kerana boleh menyebabkan sakit sendi. Mereka yang ada luka di badan tidak dibenarkan makan udang dan ketam. Nelayan yang makan di atas kapal dilarang membalikkan ikan yang mereka makan kerana dikhawatiri membawa bencana dan kemalangan. Tidak boleh bercakap dan membuat bising seperti mengetuk pinggan semasa makan. Adat dalam masyarakat Malaysia, kaum India. Kaum India juga bukanlah penduduk asal Malaysia. Kemasukan India ke tanah Melayu sudah berlaku sejak sekian lama. Kemasukan mereka ini juga sudah pasti membawa bentuk adat istiadat mereka yang tersendiri. Antara adat kaum India iaitu berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta bersedia menerima kunjungan daripada jiran tetangga, bertegur sapa sesama sendiri. Seorang suami dalam masyarakat India adalah Tuhan bagi isterinya dan mesti dihormati. Mengadakan pelbagai upacara sembahyang berkaitan musim dan perubahan tahun. Berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta bersedia menerima kunjungan daripada jiran tetangga. Dalam masyarakat India, jika kita ingin berkunjung ke rumah tetamu, amatlah digalakkan membawa buah tangan sebagai tanda terima kasih kepada tuan rumah. Mereka juga biasanya melangkah ke dalam rumah dengan kaki kanan dahulu. Bertegur sapa sesama sendiri. Mereka menyapa dengan sebutan Vanakkam dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan, kerja, perniagaan atau sebagainya antara rakan dan sanak saudara mereka. Apabila tetamu bertandang ke rumah mereka, tetamu sentiasa dijamu dengan minuman atau makanan dan tetamu mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Seorang suami dalam masyarakat India adalah Tuhan bagi isterinya dan mesti dihormati. Oleh kerana itu, proses perkahwinan India mesti ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat didikan masa bertuah amatlah penting bagi menjalankan segala acara dan upacara untuk mengelakkan berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk, maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau waktu matahari akan naik. Mengadakan pelbagai upacara sembahyang berkaitan musim dan perubahan tahun. Masyarakat Hindu
akan bersembahyang sebanyak 3 kali sehari, iaitu pada waktu pagi, tengah hari dan petang di tempat tertentu di rumah. Mereka juga pergi ke kuil untuk bersembahyang ataupun mengadakan upacara agama. Perayaan kaum India diadakan dengan mengikuti peredaran bulan dan setiap bulan ditandakan oleh bulan mengambang dan bulan menirus. Terdapat 21 jenis perayaan di dalam adat masyarakat India. Perayaan-perayaan itu termasuklah Deepavali, Thaipusam dan Thaipongal. Kepentingan dalam membentuk budaya Malaysia, adat Melayu, pembentukan identiti nasional, memastikan kestabilan sosial dan politik di Malaysia terus dipelihara bagi mengelakkan pertikaian dengan masyarakat lain yang tidak menganggap masyarakat Melayu sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf pribumi di Malaysia. Kedudukan raja-raja yang di-Pertuan Negara dan yang di-Pertuan Agong merupakan aspek penting sebagai pemangkin kerana kedudukan mereka yang menjadi lambang perpaduan kepada adat istiadat Melayu yang dilaksanakan di Malaysia. Malah, institusi Raja-Raja Melayu harus terus dilindungi bagi memastikan adat Melayu tidak diketepikan. Sejajar dengan itu, Raja-Raja Melayu juga merupakan bangsa Melayu sendiri. Unsur Islam. Sebagaimana yang kita telah ketahui, agama Islam merupakan agama rasmi yang digunapakai di Malaysia, maka tidak boleh sama sekali agama ini disamakan dengan agama-agama lain yang ada atau turut dianuti oleh masyarakat di Malaysia. Namun begitu, agama-agama lain juga tidak diketepikan kerana agama tersebut tetap bebas untuk dilaksanakan. Yang penting ianya tidak menggugat kedudukan agama utama di Malaysia, iaitu agama Islam. Adat dan budaya kaum lain menghasilkan budaya kebangsaan yang tidak terlalu stereotip dengan adat dan budaya Melayu. Budaya kebangsaan diwujudkan untuk menunjukkan peribadi dan identiti masyarakat Malaysia yang berbagai, bukan hanya untuk melambangkan budaya dan adat Melayu semata-mata. Dengan adanya unsur yang di luar daripada adat dan budaya Melayu yang sesuai, maka akan terhasil suatu modul identiti masyarakat yang pelbagai dan bersifat luas. Melahirkan satu cara hidup masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa, agama, budaya dan pertuturan. Penyeragaman identiti dan kepribadian berbagai-bagai etnik adalah perlu untuk rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan aman daripada persekitaran dan serta kucak-kacir. Membentuk identiti dan kepribadian kebangsaan. Identiti dan kepribadian kebangsaan juga penting untuk menghindari masyarakat dari melakukan perkara-perkara yang menyalahi norma-norma dan garis panduan dalam hidup bermasyarakat. Budaya kebangsaan ini penting ke arah melahirkan satu negara bangsa yang maju, progresif, saintifik dan bersatu padu tanpa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan seharian sesama sendiri. Selain itu, ia juga membolehkan masyarakat negara kita berinteraksi dengan lebih baik di antara satu sama lain dalam melaksanakan matlamat yang sama, iaitu membentukkan masyarakat Malaysia yang berpegang teguh dengan ajaran agama masing-masing dan mementingkan nilai-nilai murni yang diajarkan dalam agama mereka sendiri. Interaksi antara kaum ini penting untuk menghindari masyarakat daripada melakukan aktiviti yang tidak sihat dan menyalahi norma kehidupan. Interaksi antara kaum juga adalah merupakan satu jalan ke arah perpaduan nasional dan mencetuskan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu.
Kesimpulannya, aspek adat menjadi teras identiti dan kepribadian negara Malaysia telah dapat diterima dan diikuti secara beransur-ansur oleh setiap golongan rakyat Malaysia. Namun demikian, pelaksanaannya pasti rumit dan tidak akan dapat dicapai dalam masa yang singkat. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu mencapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan ini, kerana dengan keinsafan itu sahaja, adat yang membentuk identiti dan kepribadian kebangsaan akan dapat dibezakan dengan adat yang bersifat kesukuan atau perkauman. Identiti dan kepribadian yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melalui batas-batas suku kaum dan akan memperlihatkan kepribadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah.